当中。 Betapa kami rindu akan firman-Mu, 我们何么神你的话， firman-Mu yang ajaib, 你那奇妙的话， firman yang kekal, 你那永恒的话， firman yang tidak pernah berubah, 你那永不改变的话， firman yang dapat terus memperbaharui kehidupan kami. 你的话永远在我们的生命中能使我们改变的话。 Maka saatnya juga Tuhan, betapa kami rindu sekali lagi Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. 主啊，这个时刻我们恳求，我们要聆听你的话，从你的话的当中能够给我们激励。 Kiranya Tuhan menenangkan setiap hati kami masing-masing. 主啊，你预备我们众弟兄姐妹的心， Biarlah pagi hari ini sekali lagi Tuhan menyapa setiap kami secara pribadi. 好像今天早上看到神你临格在我们众弟兄姐妹的心中。 Firman-Mu kembali meneguhkan langkah kami, 当神你的话怎么引导来责备我们的生活， menuntun kami hidup di dalam kebenaran-Mu. 引导我们在真理的道路上。 Kiranya Tuhan berkati waktu ini sepenuhnya. 主啊，我们把这个时间恭敬在你的手 Dan 中， kiranya Tuhan yang dipermuliakan di tengah 让 kami. 神你在我们当中的荣耀。 Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan 我们如 Yesus. 此祷告，感谢是奉靠我主耶稣是生命。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak 弟 sekalian. 兄请坐。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. 主内亲爱的弟兄姐妹们早安， Selamat tahun baru Bapak sekalian ya. 新年蒙安。 Bersyukur di tahun yang baru kita ada kesempatan bisa memulai tahun yang baru ini di rumah Tuhan. 我们要感谢主，在新的一年当中，我们都能够一起来在这里的敬拜。 Biarlah juga kita mengawali bersama Tuhan, kita rindu mengakhiri selalu juga bersama dengan Tuhan. 我们来与主同行，也与主同在， Tapi juga jalani juga bersama dengan Tuhan. 也我们与主同行。 Nah Bapak sekalian, berapa tahun ini kita belajar banyak hal untuk bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们学习了很多在主里面的成长。 Waktu lalu kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita. 我们要怎么样真实爱我们的上帝？ Lalu kemudian kita mengenal Tuhan gembalaku yang baik. 我们知道上帝是我的好牧者。 Dan tahun lalu kita belajar bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. 我们接下来我们有尽心尽意爱神你的上帝， Waktu kita belajar mengasihi Tuhan, 我们要爱神。 maka orang yang mengasihi Tuhan akan suka dengan firman 我们知 Tuhan. 道爱神的话，他喝默他的话即他充满着喜乐。 Dia akan belajar hidup di dalam firman Tuhan. 我们活在神的话， Dan termasuk mengatakan orang yang seperti itu adalah orang juga betapa mencintai akan firman Tuhan. 此人如果行这样的上帝的话的时候，他心中充满着喜乐。 Maka Bapak sekalian, tahun ini sama aja kita mau belajar kembali untuk belajar lebih maju lagi. 亲爱的弟兄姐妹们，牧师要带领弟兄姐妹我们更上一层来学习。 Maka kita belajar mengerti kenapa firman itu begitu penting bagiku. 我们要清楚的知道上帝的话是如何的重要在我们的生命当中。 Firman Tuhan itu begitu berharga buat kita. 我们知道上帝的话是如何的贵重， Maka tema kita tahun ini adalah firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. 因此今天我们元旦的崇拜的主题就是神的话是我脚前的灯， Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. 神的话是我脚前的灯。 Bapak sekalian, saya awali dengan hal yang sederhana kita boleh pikirkan bersama. 我们用很简单的，我们大家来一起思想。 Bapak Ibu, pernahkah kita memikirkan perjalanan kehidupan kita di dalam dunia? 我们知道在世界上我们的生活的过程， Kalau kita boleh gambarkan, dunia itu begitu luas. 我们可以想象到的世界是如何的大。 Lalu di tengah dunia yang begitu luas itu, 在这个辽阔的世界里面， kalau kita melihat dari kejauhan ada sebuah titik yang kelihatan menarik perhatian. 我们看到有一些焦点使到我们吸引我们。 Ternyata titik itu adalah kerumunan daripada banyak orang. 我们看到在一群聚集的人当中， Kelihatan banyak sekali orang. 很多的人在一起。 Tapi kalau dilihat dari jauh, kecil, kayaknya sedikit. 但是我们从遥远的地方，我们看到是很少的数目。 Jadi waktu kita mendekati, kita memperhatikan. 当我们亲近，我们注意到 Itu adalah kumpulan banyak orang. 哪里有很多的聚集， Orang yang bergerak ke berbagai arah. 在聚集的当中，他们分向四面八方而分。 Lalu di belakang mereka orang lain ikutin. 在后面的跟随前方， Padahal orang yang paling depan pun nggak tahu mau ngarah kemana. 在前方的人他不知道他们的目的要到何处， Dia belum tahu ujungnya kayak apa. 他们不知道他目的到什么地方 Tapi。orang di belakangnya ya ikut-ikutan ikut. 后面呢就跟随而已， Karena semua orang harus jalan. 每一个人要行， Dia harus memutuskan mau jalan kemana. 他们要决定他们要到什么地步。
Dan dia tidak tahu ujungnya nanti kemana. 他们最终要到什么地方？ Pokoknya ikut salah satu harapannya ujungnya bagus. 他们就是借着前面走，他们希望目的是好的。 Oke, kita boleh bayangkan juga beberapa orang di dalam kumpulan orang itu mulai menuliskan buku-buku yang bagus. 在这一群人当中，他们就积聚了很多的新的书。 Maka ngajarin gimana caranya supaya jalan kita tuh jalannya bagus. 在这个书的引导他们，我们如何走向好的方向？ Dan ojak orang, ayo ikut aku. 有一些人就是好，你跟随我吧。 Padahal dia juga belum tahu ujungnya kayak apa. 他也不知道他最终要到什么地方。 Cuman kayak kalau jalan caranya begini, jalannya seperti ini, kayaknya ujungnya bagus. 怎样的方式的行走，一定在前方会到的好的地方。 Itu satu gambaran, Bapak sekalian. 这是一个描述。 Gambaran ini juga kalau kita mau bayangkan juga mirip juga dengan gambaran waktu kita berada di tengah padang gurun yang sangat luas. 我们再一次看到，如果我们人在旷野之地的时候， Yang kita tidak tahu ujungnya di mana. 我们不知道在这个旷野这个沙漠之地的时候的目的在何处。 Atau Bapak Ibu bisa kita bayangkan juga kita berada di sebuah samudera yang sangat luas. 但是我们在有辽阔的海洋的当中， Yang kita nggak tahu pantainya ujungnya itu di mana. 我们不知道海岸海边在什么地方。 Atau gambarannya kita sebagai berjanji di tengah sebuah hutan rimba yang sangat lebat dan luas. 我们在一个这个不密的这个森林当中，我们也不知道目的是在哪里， Kita nggak tahu ujungnya di mana. 我们不知道它的尽头到哪里。 Sadarkah bahwa kita itu lahir seperti itu? Kita lahir, 我们活出来， kita bertumbuh dewasa, 我们成长， lalu kita mengikuti arus kehidupan 我们跟着这个生命的流水， sampai nanti tiba di akhir. 我们到最终， Cuma kita nggak tahu akhirnya di mana. 我们知道最终到什么地方。 Bapak Ibu kita pernah menyadari bahwa hidup manusia itu kebanyakan kita seperti itu. 我们可以描述人的阶级是如何。 Kita muncul, 我们出现， kita lahir, 我们出生， ditaruh di tengah keramaian itu. 我们就放在这个一群的这个繁华的人的当中。 Apa kita tahu arah hidup kita? 我们知道我们这生命将何处。 Tiap hari kita bangun pagi, 我们早上起来， lalu sibuk 我们 sepanjang hari, 忙一天， malam istirahat kembali, 我们晚上休息， umur terus bertambah. 我们年岁一直增长， Tapi sebenarnya jatah hidup kita makin berkurang, Bapak 但 sekalian. 是我们的年岁就慢慢的减少。 Apa hidup kita puas seperti itu? 是不是我们觉得生命是满足吗？ Lalu kita sebagai anak Tuhan atau orang Kristen bagaimana? 我们成为基督徒，我们是上帝的人，我们应当如何？ Apa Bapak Ibu sekalian juga kita puas dengan hidup yang seperti itu? 我们是不是我们现今的生活我们就满足了吗？ Kita bersyukur ada Tuhan yang mengasihi kita 我们也感谢主有爱我们的上帝， dan Tuhan menyertai kita. 他显现在我们生命的当中。 Dan sebenarnya Bapak sekalian, 亲爱的弟兄的其实， Tuhan sudah memberikan kita sebuah bekal yang sangat berharga untuk kita, 其实神已经给我们有一个很好的保障， yaitu Alkitab. 就是圣经。 Firman Tuhan yang selalu menjadi alat penuntun dalam kehidupan kita. 因为我们知道圣经是引导我们生活的过程， Orang kadang sebut seperti kompas 我们也不必用指南针， atau berbagai hal, gambaran banyak tentang firman Tuhan. 我们也不必用什么的描述关于圣经， Firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita, 我们要把圣经抓住在我们生命的当中， menuntun langkah hidup kita. 引导我们的生活。 Maka hari ini dalam waktu yang singkat saya ajak kita belajar satu hal yang sederhana. 因此，在这个短短的时间，牧师要与弟兄们分享很简单的， Kita belajar mengenai firman itu adalah pelita bagi kakiku. 我们要学习上帝的话是我们脚前的灯。 Mari kita baca dulu dua bagian firman Tuhan mendasari perenungan kita hari ini. 我们进入两段的经节来进入今天的讲题。 Pertama Mazmur 119 ayat 105. Saya ajak kita baca dulu ya, bahasa Indonesia ada dua ayat, setelah itu nanti Mandarin ya. Yang bahasa Indonesia dulu kita baca sama-sama, Mazmur 119 ayat 105, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 诗篇119篇105节，神，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 神的话是我脚前的灯，路上的光。 Ayat yang kedua, Ibrani 4 ayat ke-12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. 第二段就在希伯来书第4章第12节，神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入破坏，连心中的意念和主意都能辨明。 Firman Allah dikatakan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. 因为上帝的话就是比一切两刃的剑更快。 Ia menusuk dengan sangat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. 甚至人的魂与灵、骨节与骨髓都能刺入破开。 Maka dua hal kita bisa belajar hari ini Bapak sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，今天我们学习2点。 Yang pertama adalah Alkitab adalah firman Tuhan. 我们要清楚的知道，圣经是上帝默示的话。 Tadi dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. 但是神的话是我脚前的灯，路上的光， Ada kata firman-Mu. 也就是应着神的话。 Ibrani 4 tadi dikatakan firman Allah. 在这个神的话， Firman-Mu dan firman Allah dalam kedua ayat itu menunjukkan jelas pada Alkitab. 这神的话，上帝的话就记载在圣经里面。 Alkitab adalah firman Tuhan. 圣经是上帝默示的话。 Kata firman itu bahasa Indonesia, Bapak sekalian kalau kita, saya nggak tahu Mandarin ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu orang suka bedakan Bapak sekalian ya. 这个中文、英文有一点分别，关于圣 Saya 经。 Tuhan berfirman, Raja bersabda atau bertitah, lalu kita manusia bisa berkata-kata, kira-kira gitu ya. 上帝所默示的话，王所说的话，我们大家都能够分别。 Maka firman itu menunjukkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. 我们知道，从上帝口中所说的话， Disebut firman Tuhan 神的话， atau firman Allah, sama ya Bapak 也 sekalian 是 ya. 上帝的话。 Nah, apa maksudnya Alkitab adalah firman Tuhan? 在这里我们谈到圣经是上帝的话，是什么意思呢？ Maka bisa dikatakan adalah seluruh Alkitab adalah perkataan atau firman dari Tuhan. 我们清楚的知道，神赐下他的圣经，就是从开始到后面，就是他所默示的话。 Tapi waktu Bapak sekalian waktu kita baca Alkitab, 我们来学习圣经的话， kadang kita menemukan Musa berkata gitu ya. 我们常常可以看到摩西所说的话。 Waktu misalnya juga waktu terus dicobai oleh iblis, iblis berkata. 我们也有看到这个魔鬼所说的话。 Itu yang bicarakan Musa atau iblis dan sebagainya Bapak sekalian. 在里面有记载关于摩西与这个撒旦。 Apakah itu firman Tuhan Bapak sekalian? 这是不是这是上帝的话呢？ Firman Tuhan bukan itu Bapak sekalian. Bukan. Itu yang ngomong Musa lalu iblis gitu Bapak sekalian ya. 这就是摩西与魔鬼说的话。 Tapi itu firman Tuhan Bapak sekalian. 但是神的话， Kenapa kita sebut firman Tuhan? 为什么我会说神的话呢？ Sederhananya kayak gini, seorang bapak cerita sama anak. 我们可以比喻一个爸爸对孩子说话， Nah, 他说：“孩子， saya kasih tahu sama kamu ya, 我告诉你， si A 这个啊 kemarin ngomong ini. 他昨天所说的一切， Lalu si B 这个 B kemarin itu waktu ketemu orang lain dia ngomong seperti ini. 他对别人又说另外一种话， Kalimatnya ini. 他的实际是怎样？ Ya, jadi yang ngomong itu si A atau si B atau bapaknya yang ngomong Bapak sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，这个A 与 B 所说的话，是他父亲所说的话吗？ Si A, si B atau bapaknya yang ngomong Bapak sekalian. 亲爱的弟兄姐妹，我们问一下，是 A 与这 B 所说的话，是不是他父亲所说的话？ Atau langsung cerita tadi ya, misalnya bapak bilang, Musa pernah ngomong begini-begini. 他就说摩西曾经说怎样的话， Lalu iblis pernah ngomong begini-begini. 魔鬼也是曾经说怎样的话。 Yang ngomong ke anak itu siapa? 对这个孩子说的话的是谁？ Bapaknya kan? 爸爸呢？ Nah, itulah firman Tuhan maksudnya seperti itu saudaranya Bapak sekalian. 这个我们明白圣经的话。 Jadi semua yang Alkitab berikan itu adalah Tuhan ngomong sama kita. 我们看到神对我们说话， Waktu Tuhan bicara sama kita, Tuhan menceritakan berbagai hal yang pernah ada. 他所记载的一切，
tapi yang ngomong itu Tuhan sama kita. 但是是神上帝对我们说的 Nah, 话。 dalam cerita yang Tuhan bicara sama itu, Tuhan menceritakan Musa pernah mengatakan seperti ini. 不是说摩沙这个摩西，他这是人他所说的话， Lalu berbagai tokoh-tokoh lain juga di Alkitab yang pernah ngomong, Tuhan kasih tahu. 也在圣经里面有记载，有很多的圣经人物所说的话。 Termasuk iblis juga pernah ngomong seperti ini, 魔 gitu kan. 鬼也是曾经如此的说。 Tapi yang bicara sama kita adalah Tuhan. 但是圣经是上帝所默示对我们说的话， Ya, jelas ya Bapak sekalian ya. Cincu Ini ya. firman Tuhan 神的话 untuk kita. 是给我们。 Nah, pertanyaan selanjutnya seringkali orang bertanya, bagaimana kita tahu ini perkataan dari Tuhan? 我们又再会发问，是否是上帝所说的话吗？ Jangan-jangan ini ngaku-ngaku aja dari Tuhan padahal bukan. 我们可以说这个就是他承认而已。 Alkitab berikan pada kita hal yang paling jelas adalah 圣经很清楚的告诉我们是， seorang anak kenal siapa bapaknya. 一个孩子认识他的父亲是谁。 Kalau kita kenal Tuhan, 但是我们认识我们的上帝， Tuhan adalah Bapa kita, 我们是我们的天父， kita harusnya kenal suaranya. 我们认识他的声音。 Maka Tuhan pernah mengatakan, Tuhan pernah berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. 就是在牧羊的这个羊群当中，他们能聆听他的牧者 Kalau 的 Bapak 声 Ibu 音。 lihat cerita orang gembalakan domba kan, 我们可以诉说在那边在牧羊的这 kalau 个故 gembala 事。 yang lain yang ngomong, domba itu nggak akan dengar. 我们听到这个牧羊听到羊的声音， Tapi kalau gembala yang ngomong, dia tahu ini gembalaku. 当这个羊群听到他牧羊的声音时，他就知道这就是他的牧者。 Kalau kita tahu Tuhan adalah gembalaku, 如果我们知道上帝是我们的牧者， maka waktu Tuhan bicara harusnya kita tahu ini suara Tuhan, gembalaku. 如果神对我们说话的时候，我们就清楚地知道他的声音就是我们的上帝。 Kalau kita tahu Tuhan adalah Bapa surgawi kita, 我们在天上的父神， kita harus tahu ini suara Bapa surgawi ngomong sama aku. 我们要知道我们的天父对我们说话。 Nah, dalam sejarah gereja awal, 在起初的教会， para bapak-bapak gereja, 在教会的领袖们， para pemimpin gereja waktu itu 在教会的一切的长者们， sudah melakukan proses itu, Bapak 他们已 sekalian. 经经历这样的过程， Kalau bahasa Indonesia disebut kanonisasi, Bapak sekalian ya. 就是这样的这个过程的事。 Bagaimana mereka bisa menemukan bahwa kitab ini betul dari Tuhan. 我们就如何知道这个是从圣经是上帝所说的话吗？ Kalau yang ini bukan. 这个又不是。 Dan puncaknya kemudian dalam satu konferensi gereja atau konsili tahun 397 di Kartago. 在一个这个最高峰的这个基督教的论坛里面， Jadi pemimpin gereja waktu itu kumpul semua dan sepakati. Jadi sejak tahun itu nggak pernah orang mendebatkan lagi Alkitab itu mana yang masuk Alkitab, mana yang bukan, kira-kira 在 gitu 他 ya. 们的结论的论坛的当中，他们决定圣经就是上帝所默示的话，没有的好理论了。 Seluruh gereja, para pemimpin gereja sepakat inilah firman Tuhan. 每同天下的教会都是认同圣经是上帝默示的话。 Dan hari ini Bapak sekalian kita sering membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. 我们这场每天读圣经的话，神对我们打开我们心， Kita akan bisa membedakan 我们能够分别。 waktu Bapak saya baca firman Tuhan 当我阅读圣经的时候， sama baca yang palsu yang bukan firman Tuhan. 我们可以分别什么是假的， Bapak Ibu bisa kan bilang walaupun ini isinya bagus tapi kayaknya bukan firman Tuhan. 但是我们知道这本书很好，但是它不是上帝的话。 Itu Bapak sekalian. 亲爱的弟兄姐，这就是它的分别。 Lalu kemudian apa isi Alkitab? 接下来，圣经所记载的是什么？ Kita pernah tahu Alkitab kita yang luar biasa. 我们知道我们有一个很特殊的圣经。 Alkitab ini dibuat atau ditulis itu bukan asal jadi Bapak sekalian. 我们知道这圣经不是随随便便写出来的。 Ditulis kira-kira kurang lebih 1600 tahun. 圣经所写出来是差不多1900多年1600. ，1600多年。 Saudara bayangkan tulis buku apa sampai 1600 tahun harus tulis buku itu. 我们在这个历史的当中有1600年的时间来记在这个圣经上， Bayangkan betapa seriusnya buku itu. 我们就看到这个圣经是如何的
这个奥秘。 Lalu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis 在那边有40个作者， yang dipimpin dan dipakai oleh Tuhan. 在神的引导之下，神重用他们， Tuhan pakai waktu yang begitu panjang 神用讲长的时间 baru Alkitab selesai ditulis. 圣经就最终被写出来了。 Waktu kita lihat isinya, 我们进入它的内容， jelas Alkitab menyatakan kita tentang Tuhan. 我们在圣经上清楚的知道，我们认识上帝， Mengenai Tuhan dan isi hati Tuhan kepada manusia. 我们了解清楚的知道神对我们人所创造的明白。 Alkitab menceritakan kisah dari dunia dari awal sampai akhirnya. 他从启示一直到结束， Dan ujungnya nanti bagaimana? 在最终是什么？ Hanya Alkitab yang tulis. 只有 sekalian. 圣经来启示。 Alkitab menceritakan dari awal sekali 我们才要起初 sampai dengan yang paling akhir. 到最后， Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan itu mengasihi manusia. 在这个一切的过程当中，看到神如何的爱我们。 Dan isi Alkitab adalah konsisten selaras. 我们知道圣经是一个有始有终的 Tidak ada 话， tidak ada bertentangan 没有什么好发展的。 satu dengan yang lain. 一段与另外一个节。 Lalu sekali kita bersyukur hidup di abad yang ke-21. 现在弟兄姊妹，我们在21世纪的时候， Kita apakah tahu Alkitab sudah teruji 2000 tahun lebih, Bapak sekalian? Sudah teruji 2000 tahun lebih. 在已经就2000多年了。 Orang berusaha cari-cari kesalahan Alkitab. 很多人怎么样来找圣经上的这个错误？ 2000 tahunan lebih kan? 2000多年了， Tapi sampai hari ini orang nggak bisa menemukan kesalahan Alkitab. 到今天没有一个人类能够把圣经上的弱点或者错误写出来。 Yang terjadi malah terbalik. 相反的， Berkali-kali Alkitab menunjukkan apa yang benar. 在相反的，他们在讨论的时候，什么就是真理？ Sebelum manusia tahu yang benar. 当人还不知道真理的时候， Baik ilmu pengetahuan, 就是在知识方面， baik sejarah, 在历史 dan yang lainnya, 还是 saudara. 其他。 Kadang manusia bilang, ini Alkitab salah. 也没有人怎么样是说这个圣经有错误的地方。 Sampai suatu saat pernah di satu masa dia sampai gereja itu ada yang pengarang ke Alkitab itu bilang sampai minta maaf. 有一个时期有的怎么样教会在误解的这个圣经的真理，他们道歉。 Jadi merasa, aduh maaf Alkitab saya ada yang salah. 他们就说哇，我的圣经有错误。 Ternyata setelah kemudian waktu yang salah, yang itu ilmu pengetahuan yang salah, Alkitab tidak salah, Bapak sekalian. 在最终的时候，不是这个圣经的错误，而是人物的错误。 Itu dalam sejarah, Bapak 这 sekalian 就 sudah 是历 terbukti. 史的记载。 Sampai hari ini Alkitab tidak pernah takut dicari kesalahannya. 到今天为止，我们的圣经从来没有被人类误解或者有错的地方。 Siapapun dikatakan boleh buktikan. 每一个人类都可以证明出来。 Cuma Alkitab orang bilang kalau bisa ngomong kira-kira dia takutnya malah nggak dibaca, itu aja Bapak sekalian ya. 我们也许是我们就不阅读圣经。 Bapak sekalian, maka kalau kita menyadari bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, 我们再一次知道圣经是神的话。 maka betapa pentingnya berharganya Alkitab itu, Bapak sekalian. 亲爱的弟兄姊妹们，我们看圣经如何的有价值， Berapa kita tahu bahwa betapa ini berharga? 我们知道是如何的宝贵， Ini diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk manusia. 是创造宇宙万的上帝而赐给我们的。 Tuhan berikan pada kita bahwa Tuhan mengasihi manusia. 上帝给我们这个圣经是上帝爱我们， Maka itu pasti begitu penting, Bapak sekalian. 这是如何的重要。 Alkitab bahkan digambarkan bagaikan surat cinta dari Tuhan. 我们也可以用另外或者上帝是写给我们的情书。 Tuhan pencipta kita, 上帝创造了我们， Tuhan yang maha besar, 那伟大的上帝， Tuhan yang maha kuasa. 权柄的上帝， Tapi dia mengasihi kita. 但是他爱我们， Dia berikan surat cintanya pada kita. 他写下赐给我们，好像一个情书。 Inilah Alkitab, Bapak sekalian. 这就是圣经。 Bapak sekalian, tahun lalu pernah diadakan satu lelang. 亲爱的弟兄姐妹们，上一年有一个拍卖部，
Ada satu kitab Perjanjian Lama 就是旧的圣经， dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya ya, 就 sekalian ya. 是原本希伯来所记载的旧 Diperkirakan sudah 圣经， sudah berusia 1100 tahun 它 tulisan 的 itu. 年岁差不多1000多年了。 Ditulis di perkamen semacam kertas dari kulit kambing gitu 他 ya. 们在那个是所记载的都是用牛皮或者草木所写的， Itu disebut Codex Sison disebutnya ya. 哪个就是。 Sisun ya. 是 Codex 是 Sison. 是是是季节的， Nah, itu di rumah lelang di New York, 在纽约的一个贩卖的地方。 tulisan itu laku berapa Bapak sekalian? 现在弟兄姐妹，这本书能够值多少钱？ Kira-kira kalau di kurs hari ini kira-kira 600 miliar lebih. 在现今我们就是可以是说差不多6万个亿。 Bapak sekalian bisa bayangkan perjanjian lama lengkap yang 1100 tahun lalu harganya 600 miliar. 我们再一次知道神旧的圣经如何的贵重，差不多要有100个亿。 2 tahun yang lalu 2年前， pernah ada juga buku terjemahan daripada kitab Mazmur dalam bahasa Inggris. 在哪里有创造一个诗篇，是专于用英文写出来 Yang 的。 pertama di Amerika ada tahun 1640 ya cetakannya. 1946年在美国， Itu terjual dengan harga kalau uang kita kira-kira 230 miliar. 我们这整1年前差不多2400个亿。 Saudara bayangkan orang melihat itu naskahnya aja betapa berharganya. 在这里再一次众人知道这样的圣经是如何的贵重。 Alkitab sendiri itu dulu sangat mahal Bapak sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，以前圣经是如何的贵？ Ada yang mencatat waktu di abad ke-13, 在13世纪的时候有记载， masa Raja Edward di Inggris, 在英国王的时候， harga sebuah Alkitab tulisan tangan waktu itu karena belum ada percetakan Bapak sekalian ya. 当时还没有这个印刷机的时候，用手写起来， Itu Vulgate, itu Alkitab bahasa Latin. 在拉丁文的文字里面所记载， Harga Alkitab itu 那个圣经 kira-kira sama dengan upah kerja buruh selama 15 tahun. 就是在当时英国的工资里面差不多15年的。 Kalau Bapak sekalian, upah buruh kita hitung UMR kan. 我们可以算我们这按照国家所定下的工资的标准。 Kalau UMR per bulan 3 juta, 我们如果是每个月 kira-kira 300 Alkitab itu 万 harganya 540 juta, saudara. 他们就要540个。 UMR Sumatera Selatan tahun 2025, 我们基港的这个政府所定下的工资的标准 kira-kira 660 juta. 就是600， Kalau UMR Jakarta, Bapak sekalian, 在盐城 hampir 1 M. 差不多要10个亿。 Saudara, kalau ada Alkitab seharga itu, 如果我们有这一本的圣经的话， kita masih beli Alkitab nggak Bapak sekalian? 我们还要买圣经吗？ Saudara pilih beli rumah atau beli mobil atau beli Alkitab? 你只有这样的价值的话，你要选买圣经，或是买房子，或者买汽车。 Bayangkan waktu itu orang untuk beli satu Alkitab itu nabungnya berapa lama Bapak sekalian? 在当时，一个人要拥有买下圣经，他们要储蓄多少久？ Maka kalau bukan orang yang sangat kaya nggak bisa punya Alkitab. 在当时，有钱人才是能拥有圣经。 Begitu mahalnya Alkitab. 我们知道当时圣经是如何昂贵， Orang sampai bisa bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun menabung hanya untuk bisa beli satu 他 Alkitab. 们怎么样一年之间到10多年之间才能买下的圣经？ Bersyukur hari ini Bapak sekalian Alkitab sangat terjangkau Bapak sekalian. 我们要感谢主，现今这个圣经如何的普遍， Kita bisa beli banyak kan? 我们可以买很多， Satu taruh di rumah, 可以放在家里， satu di kantor, 在公司里面一 mungkin kalau 本， ada mobil satu di mobil kali ya. 在汽车也放一本。 Kalau gereja ada tempat duduk khusus, saudara bisa taruh di situ aja satu ya. 如果教会你可以放一本， Nah, saudara, ya kita bisa beli banyak Alkitab hari ini. 现今我们可以买很多的圣经， Bahkan bisa gratis di handphone kita. 我们也可以就免费拿到圣经。 Cuma apakah kita membacanya? 但是问题就是我们有没有阅读圣经， Atau cuma koleksi gitu ya? 或者我们把它称为装饰品。 Bagaimana sikap kita dengan Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan. 我们对圣经的原则是什么？因为圣经是上帝默示的话，
betapa berharganya Alkitab. 我们知道圣经是如何的有价值， Apa kita menghargainya? 我们有没有尊重圣经？ Alkitab kita hari ini juga dijual lebih murah karena ini sebenarnya subsidi Bapak sekalian. 我们知道教会所卖给弟兄姐妹圣经是有津贴的， Karena dengan harapan banyak orang bisa sanggup beli Alkitab. 就是我们要把每一个人都能够拥有圣经。 Itu adalah firman Tuhan. 这是第一件，圣经是上帝的话。 Dan bisa kalau mau lebih jauh lagi bisa banyak seminar Bapak sekalian ya, lebih panjang ya. Nah, hal yang kedua saya mengajak kita belajar adalah kalau kita tahu Alkitab firman Tuhan, kita belajar ke tema kita hari ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. 我们刚才所述说的圣经，现在我们从圣经是我们脚前的灯，路上的光。 Tadi Mas Marta, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi 我 jalanku. 们再一次知道神的话是我们脚前的灯，路上的光。 Mengapa kita perlu firman Tuhan? 我们需要神的话， Salah satunya adalah karena firman Tuhan adalah bagikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan 因为 kita. 神的话是我们生命脚前的灯，路上的光。 Alkitab menggambarkan firman itu adalah pelita bagi kaki kita. 圣经再次清楚的告诉我们，神的话就是我们脚前的。 Pelita itu Bapak sekalian adalah seperti lampu minyak yang kecil zaman dulu ya. 我们知道这个灯在当时的时候是一个引导路的， Bentuknya 小灯 seperti mangkuk yang kecil, 就好像一个小小的杯子一样， ada minyaknya, 里面有油， ada sumbunya, 也 bisa 里面有 nyalain. 这个油芯， Jadi itu pelita. 这就是灯。 Jadi kecil kalau sekarang mirip lilin lah kira-kira ya. 我们可以比喻到现今就是好像蜡烛一样。 Nah, Alkitab menggambarkannya firman itu pelita bagi kakiku. 圣经告诉我们，神的话是我们脚前的灯，路上的光。 Nah, pelita itu dikatakan untuk menjaga langkah kaki kita. 我们知道这个灯怎么样来引灯的光，怎么样引导我们前面的脚步。 Tidak terantuk batu, 我们没有碰到石头， tidak salah injak. 我们没有错误的脚步。 Pelita itu kecil terangnya. 我们知道这个灯的光 Tapi 是 kalau 如何的 misalnya kalau 围 kita 绕 jalan di tempat yang gelap, 但是在黑暗里面， pelita itu nggak bisa bawa kita lihat jauh. 我们知道这个灯的光不能够给我们透视很远。 Tapi pelita menolong kita berjalan langkah demi langkah. 但是我们在黑暗当中，我们一步一步的行， Setiap kali melangkah, 每一步的行， nggak salah langkah, 我们都没有错误， nggak salah injak. 我们也没有错误的 Ini ada batu nggak, 海州， ada 有 batu 没有石 nggak, 头啊？ ada lubang 有 nggak. 没有坑？ Kita bisa hati-hati. 我们可以小小心心。 Pelita menolong kita tahu jalan, 这个灯能够引导我们前面的步伐， tahu bagaimana bersikap dalam setiap langkah. 灯能够引导我们前面的每一些步。 Nah, firman Tuhan adalah seperti pelita yang menolong kita melangkah langkah demi langkah. 而且神的话就是我们脚前的灯，来引导我们一步一步的前行。 Tapi firman Tuhan juga adalah terang bagi jalan kita. 但是神的话也是我们路上的光， Terang akan menjaga arah langkah hidup kita. 这个灯引导我们前面的步伐， Kita bisa melihat lebih jauh. 我们可以看得比较远， Meskipun betul bisa lihat ujungnya juga Bapak sekalian. 可以看到这个终点， Tapi bisa melihat jauh ke depan. 但是在前方， Sampai mungkin nanti di ujung sana ternyata ada belokan, ada persimpangan, itu ya. 也许到我们在前方的时候有一个刺路， Baru kita tahu saatnya harus belok misalnya ya. 我们就到那地方，我们就可以要左或者是弯。 Terang menolong kita bisa melihat lebih jauh, 这灯能够引导我们看到更远、 lebih luas ke depan. 更加辽阔前面。 Firman Tuhan ingatkan kita bagaimana akhir daripada kehidupan di atas orang fasik. 我们再一次知道神的话怎么样对非基督徒， Orang yang tidak takut akan Tuhan, 一个人不敬畏神， orang yang tidak menghormati Tuhan, 一个人没有尊重神， Alkitab sudah kasih tahu. 圣经告诉了我们， Itu ujungnya nanti ke sana. 它的重点就是在那个地方。 Saudara, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. 神的话就是我们脚前的灯，路上的光。 Dan tahun ini kita belajar khusus pelita dulu Bapak sekalian ya. 亲爱 Pelita 的弟兄 bagi 姐 kita. 妹，今年我们开始，我们学习神的话是我们脚前的灯。 Bapak sekalian, kapan pelita itu dibutuhkan? 我们即使需要这个灯， Ya sudah tentu di tempat yang gelap.
当然是在黑暗里面， Kalau berada di tempat yang terang, kita nggak perlu itu kan. 在光明当中我们不需要的。 Tapi Alkitab menggambarkan kehidupan kita di tengah dunia sebagai satu kehidupan yang gelap. 我们知道这个世界的环境生活里面都充满着黑暗， Kita sedang berada di tempat yang gelap. 我们在黑暗里头， Maka kita boleh bayangkan hari ini berapa banyak orang Kristen 我们现今很多基督徒 yang mungkin hari ini secara rohani 在他属灵的生命， bisa disebut ya, ini secara rohani gambarannya ya. 我们用属灵的角度来看， Mungkin kaki-kakinya banyak luka, 他的脚很多的受伤， badannya sakit di sana sini, 他的身体有很多的病痛缠绕， bahkan mungkin jalannya terpincang-pincang. 他的走步伐就不平衡， Karena dia seperti seorang berjalan di dalam kegelapan, 因为他在黑暗当中， tabrak sana, tabrak sini, 在这黑暗行路的时候，他能够左闯右闯， kena batu, 打到石头， kejeblos masuk lubang, 跌入坑里， dan seterusnya. 还这样等等。 Karena dia tidak pernah membawa pelita. 因为我们没有带灯， Di tempat yang paling gelap, 在最黑暗的当中， Firman Tuhan menjadi pelita. 我们需要灯， Satunya bisa menolong kita dapat melangkah dengan tepat. 唯一能够引导我们步伐的稳妥的时候， Pelita menolong kita ketika kita berada di tempat-tempat yang berbahaya. 我们知道我们有这个灯能够引导叫我们知道有危险的地方， Di dalam kegelapan itu, 在一个黑暗当中， kita ada pelita yang menolong. 我们有这个灯来帮助我们。 Kalau kita boleh gambarkan waktu kita harus mengambil keputusan yang tepat, 我们要做一个很准确的决定， keputusan yang penting. 正确的决定。 Saya jalan maju apa mundur atau belok kiri atau belok kanan. 在这样环节的当中，我要向前、向后或者左右。 Pelita itu diperlukan supaya kita tidak salah melangkah. 这个灯引导我们不至于错误的走步， Tidak salah jalan ke tempat yang berbahaya. 不至于引导我们在危险的当中。 Nah, Firman itu adalah pelita 神的话是我们脚前的灯， bagi setiap orang Kristen. 为着每一个基督徒。 Maka secara umum kita boleh belajar adalah setiap orang Kristen dikatakan Firman itu adalah pelita bagi setiap orang Kristen. 我们每一个基督徒，我们有一本圣经，怎么样告诉神的话，就是我们脚前的灯。 Tapi Alkitab memberikan satu hal yang lebih detail Bapak sekalian. 圣经有更清楚的来解释这方面， Firman Tuhan dikatakan pelita bagi kakiku. 也为着我们脚前的光， Jadi bukan cuma untuk kaki semua orang Kristen, 不是说每一个基督徒的脚， tapi juga khusus untuk aku, 也为着我， bukan kaki orang lain. 不是别人的脚。 Nah, setiap orang Kristen adalah istimewa di mata Tuhan. 我们看到神创造我们，在的眼中是如何的贵重。 Firman Tuhan adalah pelita yang khusus bagi setiap orang Kristen secara pribadi. 这个上帝的话是我们脚前的灯，路上的光，是属于每一个基督徒。 Kita masing-masing berdiri di tempat yang berbeda. 我们每一个的岗位都不一样， Mungkin berjalan juga di tempat yang berbeda. 也在每一个的地方而行走不一样， Menghadapi situasi dan pergumulan yang berbeda. 也在面临前面的这挣扎问题也不一样。 Firman Tuhan kita perlukan tentu berbeda Bapak sekalian. 但是但是我们知道神的话也要在我们有不同的地方， Bagi orang tertentu mungkin misalnya jangan khawatir, 就是就是可以告诉我们不要惧怕， jangan takut. 不要怕。 Wah dia butuh banget firman Tuhan itu supaya setiap kali dia takut, setiap kali dia khawatir, firman Tuhan menguatkan dia. 当他们在惧怕当中，他们在危险当中，上帝的话怎么样来引导他们？ Tapi mungkin yang lain perlunya adalah jangan marah, 在另一方面，我们不要发怒， jangan iri hati, 不要妒忌， jangan mengeluh, 不要埋怨， jangan putus asa, 不要色意 dan sebagainya. 等等。 Nah dia butuh firman Tuhan yang seperti itu yang menguatkan dia. 他也需要神的话来坚固他们。 Dan kita ingat Bapak sekalian, di dalam dunia kita tidak pernah sendirian. 在亲爱的弟兄姐妹们，我们在世界上，我们相信主的人，我们从来没有独自。 Ketika kita percaya Tuhan Yesus, 我们相信主耶稣基督的人， Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. 圣灵充满在我们心中， Dia selalu menyertai kita. 他常与我们同在， Dan salah satu yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. 在我们生活的过程中引导我们。 Tuhan mengatakan dia mengingatkan segala firman Tuhan untuk kita. 耶稣告诉我们，在神的话的当中，
Berkali-kali Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan untuk kita. 一直提醒我们，神的话是为我们所预备的， Maka biasanya dalam perjalanan kehidupan kita, 在我们前面的行走， ada kalanya waktu diperlukan, 有需要， Roh Kudus kadang-kala mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita baca. 圣灵就怎么样来提醒我们，来告诉我们，我们曾经所阅读圣经的话。 Mungkin ketika kita sedang dalam pergumulan, mungkin ketika kita dalam pergumulan, 在我们有这个挣扎或者问题的时候， ketika kita bingung mengambil keputusan, 当我们在彷徨要做决定的时候， ketika kita berdoa, 当我们祷告， tahu-tahu Roh Kudus ingatkan kita firman Tuhan yang pernah kita baca. 圣灵就充满提示我们，我们曾经所阅读的圣经， Yang meyakinkan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. 我们就能够借助这个提示，使到我们可以做一个很准确的决定。 Ada kalanya Roh Kudus bicara juga pada kita secara langsung dengan cara yang berbeda. 也许在圣经上我们所阅读的有另外一个启示给我们。 Pas ke gereja khotbahnya kok pas banget. 我们来到教会敬拜的时候，看到神父在那分享神的话时，对我们很有利。 Atau Bapak waktu baca renungan, renungannya kok pas banget. 当我们阅读这个每一天度经运动的时候，这个境界对我很有帮 Atau 助。 nggak sengaja teman kirim di WhatsApp kita satu ayat firman Tuhan, ternyata saya lagi perlu banget firman Tuhan 当 itu. 我们在手机里面有一个微信进来，有这个圣经的话，能不能来激励我们？ Kita sebagai anak Tuhan kita akan tahu, wah betapa Tuhan tuh sayang sama kita. 我们成为上帝的人，我们清楚知道创造我们的恩主怎么样爱我们。 Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita. 这他的话就是我们脚前的灯。 Saudara pernah mengalaminya? 亲爱的弟兄姐妹们，我们经历了吗？ Adakah yang berubah waktu seorang Kristen sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dalam 在 kehidupannya? 一个基督徒的人，他清楚地明白神的话是他脚前的灯，路上的光。 Ibrani tadi mengatakan firman Tuhan itu hidup. 在希伯来书很告诉我们，神的话是活泼的。 Firman Tuhan tidak mati, Bapak sekalian. 亲爱的弟兄们，神的话不是死的， Firman Tuhan itu hidup, 神的话是活的， memberi kehidupan, 给我们生命， bisa menyegarkan. 能够苏醒我们。 Lalu kita firman Tuhan itu kuat. 神的话是有功效的， Dalam bahasa bisa berarti aktif, berenergi gitu ya. Ada tenaga kuat. 这个功效就是在哪边有一个动力， Dia mampu menembus sampai ke yang paling dalam kehidupan kita. 它能够进入我们内心最深处的地方， Dia mampu melakukan segala sesuatu, 它能够做某件东西 bahkan mujizat, 的神迹、 kekuatan, 能力、 kesembuhan. 意志。 Firman Tuhan bisa lakukan. 上帝的话 Hidup 能够 yang- 如何执行？ Hidup yang hancur bisa dipulihkan kadang-kadang melalui firman Tuhan yang langsung bicara merubah hidup kita. 在破坏，在破坏的当中，上帝的话能够使他们再重建起来。 Dan firman Tuhan dikatakan tajam, 神的话是如何的强， mampu membedakan 能够分别， atau dalam arti membongkar 能够把它刺入或者剥开 hal yang paling halus, 最细节的当中， mungkin satu kemunafikan, 在我们假冒伪善， mungkin dosa yang paling tersembunyi, 在我们最隐藏的罪， Alkitab dengan segala pertimbangan dan pikiran hati, 在我们心思意念所思想的， motivasi yang terdalam, 在我们最奥秘的动机， segala niat, 这一切的意念， bahkan bukan segala, mungkin orang bilang segala topeng rohani, segala hal yang kita tutup-tutupi, firman Tuhan bisa menembus sampai 我们 dalam. 我们可以是假设他是一个假冒伪善的这个君子的话，这一切都能够辨明出来。 Nah, firman Tuhan itu merubah hidup kita. 上帝的话改变我们的生命， Perubahan hidup akan bisa terjadi. 在生命可以改变的话， Sikap hati dan sikap dalam merespon kehidupan 我们的 berubah. 生命，我们的这个Sikap 回 hati. 顾神的话， Lalu juga perubahan dalam diri. 我们可以改变我们的生命， Karakter yang semakin baik. 我们的性格可以改变。 Mungkin dulu jahat, 更加好。 licik, sekarang jadi baik. 从前是这样，现在有更好了。 Mungkin dulu banyak bohong, tidak jujur, sekarang jauh jadi seorang yang jauh lebih jujur. 从前不打老实，现在更上老实了。
Dulu sangat egois, sekarang bisa belajar mengasihi, bahkan bisa mengasihi Tuhan. 从前是一个很自私的人，现在他能够表现他的爱出来， Lalu ada perubahan di dalam hati. 在他整个的心里面有改 Hati yang 变， dipenuhi oleh firman Tuhan, 因为他心充满着神的话， bukan dosa dan pikiran jahat. 不是在这个罪恶的意念里面。 Ada kekuatan untuk melawan dosa dan godaan dunia. 在这个世界，他有能力怎么抗拒世界的引诱， Tahu arah, 他知道这个导向， tahu tujuan hidup, 他知道这个生命的目的， tahu sekarang hidup untuk apa. 他知道现在我活着为着什么。 Hidup yang terbaik yang untuk memuliakan Tuhan. 这就是一切我们怎么样来荣耀上帝的名， Bahkan jadi berkat untuk sesama. 就成为他人的祝福。 Kalau hati berubah, 一个人性改变， sikap karakter berubah, 他的性格改变， maka cara merespon, 在他怎么样来反应的时候， cara bersikap 在他的态度 terhadap orang lain, 对他人， terhadap kehidupan, 在生命， terhadap sekelilingnya, 在这个世界 pasti berubah. 当然改变。 Ditambah lagi firman Tuhan akan menuntun setiap langkah hidupnya. 圣经的话一直引导他。 Bapak sekalian, kadangkala orang lebih suka ikut seminar. 现在弟兄姐妹们，我们很多喜欢这个有讲座， Bagaimana mengerti Alkitab, 怎么样来深入研讨圣经， bagaimana membaca Alkitab, 怎么样来阅读圣经， lalu rasa udah tahu semua. 这一切已经知道了， Tapi Alkitabnya nggak dibaca-baca, Bapak 但是 sekalian. 他不阅读圣经， Apakah hidupnya berubah, Bapak 他 sekalian? 的生命改变吗？ Kadang-kala nggak ada yang berubah. 很多的方面没有改变。 Ada yang malah berubah, malah jadi lebih sombong. 有的一部分人他有改变，但是他进入在骄傲当中， Tahu ini itu, 他知道这一切， tapi hati, pikiran, 但是他心思意念， kata-kata, 他的口语 perbuatan 他的口的所说的话及行为 tidak berubah, Bapak sekalian. 没有改变。 Tapi orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan, 但是人进入在上帝的话， hidupnya akan berbeda. 他的生命改变， Pergumulan mungkin tetap sama, 但是他在挣扎在困难当中仍然有， mungkin tetap ada. 但是仍然有， Situasi sekelilingnya mungkin tetap tidak menyenangkan. 在他周围当中很不Tapi respon atau sikap menghadapinya berbeda. 但是他有很好的态度来应付这一切。 Ia akan bertumbuh menjadi seorang Kristen yang dewasa, 他在这个成长的当中的成， yang semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. 他就更加的爱主。 Bapak sekalian, sebagai penerapan untuk kita, Bapak sekalian. 现在弟兄姐妹们，这是我们给我们的一个事。 Kalau hari ini andai kata listrik padam 1 bulan, 如果在我们生活的环境当中有1个月停电， 1 hari aja udah luar biasa ya. 我们这一天我们就够。 Ini dikasih tahu 1 bulan akan padam. 这个公布1个月要停电。 Kita akan berusaha pasti membeli lilin, 当然我们要设法买蜡烛， lampu senter atau lampu darurat, 或者是买其他灯。 meskipun harganya jadi mahal. 当然这个需要品很贵了。 Ingat waktu lalu kan, waktu pandemi kan masker jadi mahal kan? 如果我们回顾在这个疫情当中，我们的口罩是如何的贵， Kita berapapun kita akan berusaha beli. 但是我们在这样需要的当中，如何贵我们都要买。 Tapi yang ironis Bapak sekalian, 最糟糕的， Tuhan sudah kasih kita pelita untuk hidup kita. 在我们生命的过程中，上帝已经给我们的灯， Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, 我们前面的灯，路上的光， tidak mau dipakai. 我们不要使用， Kita lebih pilih jalan dalam kegelapan, 我们更加选择在黑暗， kita andalkan suara orang lain, 我们更加来听人的话， atau ikut-ikutan orang lain. 或是跟随他人。 Oh, orang jalan sana saya ikut aja. 他人走哪边我就跟随。 Oh, di sana kedengaran ada orang, ah sudah saya ikut berarti aman. 在哪里有群众，我就跟哪边比较安全。 Jika itu penting untuk masa depan kita, 我们最重要的是我们前面的道路。 mengapa kita berani hidup hanya ikut-ikutan, Mas 我们 sekalian? 为什么我们要跟随而已呢？ Mari kembali kita ingat firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. 但是我回到来提醒我们，上帝的话是我们脚前的灯，路上的光。 Kita yang punya anak,
我们有孩子的， Mari kita dorong anak kita dari kecil cinta firman Tuhan. 我们有从小我们培他们来渴慕阅读上帝的话， Kita bisa belikan mungkin mainan-mainan yang bagus, 我们可以买很好的玩具给他， tapi belikanlah juga cerita-cerita Alkitab yang bagus untuk anak kita. 我们也买这个很属灵的有圣经上记载的这个书籍给孩子阅 Kita 读。 bawa antar anak kita ke sekolah minggu, 我们带孩子们来到主日学， ke remaja, 到少年， supaya mereka mengenal firman Tuhan. 当他们认识上帝的话。 Mari tahun yang baru juga saya mengajak setiap kita mau belajar menghargai firman Tuhan. 我愿意在今年当中，我和我弟兄姐妹们，我们来喜爱阅读上帝的话。 Mari kita mulai rajin baca firman Tuhan. 我们殷勤的阅读， Baca itu tidak harus panjang, banyak sekali, Bapak 我 sekalian 们知 ya. 道阅读不是由我们一口气阅读完， Tapi yang penting ada dengan sepenuh hati, 但是我们用我们心里诚实这样的阅读， dengan sikap hati yang percaya, 我们用我们心相信的信心来阅读， dengan rendah hati. 在谦卑的当中 Renungkan firman Tuhan, 来思想神的话， simpan dalam hati. 隐藏在我们心中。 Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang merasa juga hari ini, aduh saya susah baca karena mata dan mungkin usia. 也许在我们当中有年老的，我的眼睛我不大能阅读圣经。 Sekarang sudah banyak versi Alkitab yang dalam bentuk suara kan. 现在有很多用有把它翻译用用这个言语来收 Jadi 听。 jadi kita tinggal dengar suaranya, Alkitab udah dibacakan. 我们在听这个他人阅读的圣经，我们就可以领受。 Tahun 2023 saya pernah dorong Bapak sekalian kita membaca Mazmur 23. 2023年牧师陈静对弟兄姐妹们来诗篇23篇。 Masih hafal nggak Bapak sekalian ya? Nah Bapak sekalian, renungkanlah firman Tuhan. 我们思想神的话吧。 Tahun ini mari kita mulai baca firman Tuhan. 我们在今年开始元旦的第一天，我们来阅读圣经吧。 Bapak sekalian kita bisa mulai dari mana aja boleh sih 我们 sebenarnya ya. 从什么地方开始读，从什么地方也可以。 Tapi kalau Bapak saya belum pernah baca Alkitab, mulailah misalnya dari Injil Yohanes. 我们如果要开始，我们可以约翰福音开始。 Kan di situ kita paling jelas mengenal siapa Kristus Tuhan kita. 我们在约翰福音书的时候，我们也清楚知道我们所认识的上帝到底是谁。 Lalu bacalah perjanjian baru. 我们可以新约， Tapi kalau mau mulai dari awal juga boleh Kejadian sampai Wahyu baca ya. 我们也可以看出从创世纪到启示录。 Dan karena tahun ini ada tahun tentang firman Tuhan, 我们关于圣经的话， bidang ibadah akan menyiapkan juga verse of the month. Jadi satu ayat bulan ini. 我们可以阅读在用每一个月的单位来阅读圣经。 Jadi jangan heran bahwa setiap kali kita beribadah kita mencoba menghafalkan satu bulan satu ayat. 我们可以在一个月，我们熟悉一节的经文。 Kalau tahun lalu kita tentang hymn of the month ya. Jadi kita tiap bulan belajar satu lagu hymn. 我们在上一年的当中，我们教会也是有Kim 的这个圣诗歌，我们在这个诗歌里面，我们学习每一首诗歌。 Tahun ini satu bulan satu ayat tiap minggu diulang. Harapannya hafal ya. 我们在今年当中，牧师推动弟兄姐妹们，在一个月当中，我们要朗读熟悉一节的经文。 Mari kita belajar bertumbuh semakin akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. 来吧，我们一同一主，我们来一同在话语当中的成长。 Nah, kisah penutup sekalian ya. Ada satu kisah penutup 我们来结束有一个故事， yang gelisah sudah tenang ya. Kau tuh selesai ya. Kisah penutup ya. 我们结束。 Satu kali seorang bernama Tori. 有一次人名字叫 Doring， Tori itu ada seorang ahli Alkitab yang sangat terkenal. 这个 Doring 这个人对了解圣经很。 Satu kali ada seorang bernama Dr. Kongdon. 有一次叫 Dr. 张东， Kongdon ini datang ketemu Tori. 张东就见这个 Dia cerita, dia ngeluh, dikatakan, aduh saya belajar Alkitab tapi saya nggak dapat apa-apa. 他就埋怨说我学习神的话，但是我没有得到什么。 Padahal dia seorang doktor, maksudnya udah S3 Bapak sekalian ya. 他是一个博士的身份， Tapi dia bilang saya baca Alkitab, saya belajar Alkitab, ikut segala macam, nggak ngerti-ngerti Alkitab. 但是我怎么样来阅读圣经，怎么学习呢？但是我不明白， Gimana saya bisa belajar Alkitab supaya itu jadi berguna buat saya?
我如何的能够学习神的话，能够有给我很好的帮助。 Tori cuma bilang bacalah, 导人就跟他讲，你阅读吧， ya, bacalah Alkitabnya gitu ya. 你阅读吧，圣经。 Iya saya sudah baca. 他说我已经读了。 Lalu kemudian Tori katakan, bacalah lebih lagi. 他讲就是你更深一层的阅读吧， Maksudnya baca lebih banyak 你 lagi. 更多的阅读。 Lalu dibilang bagaimana bacanya? 他讲我用如何的方式来阅读？ Lalu Tori bilang, Tori kamu juga ambil Alkitab, 你拿圣经， pilih satu kitab, 你选一个经文， bacalah 12 kali sehari 一天读24次， selama 1 bulan. 一年，一个月， Bayangin suruh baca 12 kali 每一天读第12次， dalam sebulan. 在一个月当中， Dibilang kitab apa saya tiap hari baca 12 kali 1 bulan lagi. 他讲我就如何在一个月当中的时候，每一天12次阅读这一段经节。 Lalu Tori bilang, baca 2 Petrus aja kan pendek. 他讲就是你读这个彼得前书吧，很短 Lalu dia bilang, oh iya pendek ya, 他讲很短， sebentar ya selesai ya. 一下子就完了。 Lalu dibilang, oke, dia baca. 他讲好，我就阅读吧。 Dibilang dia dan istrinya tiap hari baca 3 sampai 4 kali pagi hari. 他太太就一天有3次的阅读， Siang hari dia baca lagi berapa kali, 中午他也阅读几次， malam baca lagi berapa kali. 晚上也阅读几次， Saya itu mungkin nggak nyampe 12 kali sih ya, tapi banyak. 但是超过这个12次很多。 Ternyata apa yang terjadi Bapak sekalian? 亲爱的弟兄姐妹，什么事发生？ Setelah dia berhari-hari baca, 当他每一天阅读的时候， sekarang dikatakan segera saya bisa menciarkan 2 Petrus itu pada setiap orang yang saya temui. 他就可以说，我所阅读的经节，我可以对每一个人所接触的说， Dia bilang dia merasa seolah-olah bintang-bintang di langit itu menyanyikan kisah dari 2 Petrus. 他就说好仿佛好像在天上的天使，在这个彼得书里面能够显现出来。 Jadi begitu dia baca, dia bilang makin dia baca makin waduh luar biasa. 他一直深度阅读的时候，越读就越奇妙。 Dia membaca kadang dengan berlutut, 他阅读圣经的时候，有时跪下来， dia tandai pasal-pasalnya. 他把他所经节把它做记号。 Lalu kadang berkali-kali dikatakan waktu dia baca itu air mata dikatakan sampai menetes. 他在阅读的时候，心中充满感恩的话，他会掉眼泪。 Jadi akhirnya kecampur sebenarnya kalau kita ditandain pakai bolpen atau apa gitu ya, spidol atau stabilo gitu ya. 在阅读圣经的时候，他把经节把它画。 Lalu air matanya kan kecampur bahasanya waktu netes di Alkitab 当 itu. 他在感动的时候，眼泪跌下来，打到圣经。 Lalu dia cerita sama istrinya, lihat bagaimana saya merusak bagian Alkitab ini. 他说，他就对太太，我如何的怎么样来运用我所阅读的圣经。 Lalu istrinya bilang, iya. 他说是， Ya dulu dia mungkin pakai bolpen hitam, jadi lama-lama jadi makin hitam, berantakan tuh 2 Petrusnya itu ya. 因为他这个经节用黑的笔，因为有泪水在这就会形成黑。 Tapi istri mengatakan, 他的太太就说， tetapi ketika halaman-halaman itu semakin hitam, hidupmu semakin putih. 他说你的圣经有眼泪怎么污染了黑暗，但是你的生命就变成白了。 Bapak sekalian, itulah waktu kita belajar firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，这就是我们阅读圣经的态度。 Semakin kita baca, 我们阅读圣经， mungkin Alkitab kita juga kalau secara kertas kita tanda segala makin rusak. 我们知道在我们圣经里面，我们一直翻会破， Tapi hidup kita makin bersih. 但是我们生命更加的清洁， Hidup kita berubah. 我们的生命改变。 Nah Bapak sekalian, maukah kita di tahun 2025 ini, 亲爱的弟兄姐妹们，我们面临2025年， mari kita belajar firman Tuhan. 学习神的话。 Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 我们不知道什么将发生， Orang segala macam ramalan segala macam 2025. 我们知道很多人在怎么样说2025如何如何。 Tapi mari kita jadikan firman Tuhan jadi pelita bagi kaki kita. 但是我们信徒们，我们要把上帝的话成为我们脚前的灯，路上的光。 Ada terang dari firman Tuhan yang menuntun hidup kita. 有上帝的光引导我们的生活， Langkah demi langkah. 一步一步的行。 Menghadapi segala musim kehidupan. 在我们整个的台阶、整个的季节里面，我们都安稳的步行。 Karena firman Tuhan Tuhan berikan untuk kita. 因为上帝的话是给予我们的。
Mari hidup kita boleh diubahkan oleh firman Tuhan. 但愿我们每一位在座的弟兄姐妹们，让上帝的话能够改变，能够提升我们的生命。 Nah, firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita. 上帝的话就是我们脚前的灯，路上的光。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, Kau mengenal seluruh kehidupan kami. 主啊，你认识我们整个的生命。 Seberapa hari ini kami sungguh menghargai firman-Mu. 我们在一生的当中，到如今，我们如何来尊重神你的话？ Seberapa kami mencintai akan firman-Mu. 我们有何等的来爱慕你的话？ Ampuni Tuhan kalau kadang-kala kami melihat berbagai hal di luar sana jauh lebih berharga pada firman-Mu. 主啊，求你饶恕我们，我们以往的日子当中，我们顾我们生命的环节当中，过以神你的话。 Tapi bila hari ini kami belajar kembali melihat firman-Mu. 但是今天我们学习，我们回到神你的话， Firman yang begitu berharga 你的话是如何的贵重， yang Tuhan berikan. 是神你赐给我们的， Yang seperti surat cinta Tuhan kepada kami. 就好像一个情书对我们书写的， Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. 好像神你的话是我们脚前的灯，路上的光， Terang bagi jalan kami. 路上的光， Seumur hidup kami. 在我们一生的道路上。 Tuhan tolong kami dari awal tahun ini. 主啊，求你帮助我们从2022年元旦第一天的日子， Terus bertumbuh dalam anugerah-Mu. 在主你恩典当中成长， Berikan kami Tuhan pengalaman-pengalaman yang indah. 给我们在于我们所经历一切好的回忆。 Bagaimana ajaibnya firman Tuhan 我们看到神的奇妙的话， menjadi pelita bagi kaki 成 kami. 为我们脚前的灯，路上的光， Menuntun langkah hidup kami. 引导我们前面的生 Bahkan di 命。 dalam setiap pergumulan apapun yang kami hadapi. 到现今我们所面临一切的挣扎问题的时候， Biar kami boleh melihat betapa ajaibnya firman Tuhan 我们再一次知道神你的话是如何的奇妙， yang terus menuntun hidup kami. 一直引导我们生命的每个台阶。 Menguatkan hidup kami. 你苏醒我们， Merubah hidup kami. 改变我们， Menjadi hidup yang terbaik yang memuliakan Tuhan. 让我们在生命上最好的部分，我们来荣耀主的名。 Kira Tuhan tolong setiap kami. 主啊，求你帮助在座的每一位弟兄姐妹们， Kenaikkan doanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉主的生命， Tuhan yang begitu mengasihi kami. 我们爱我们的神， Yang sudah berikan firman-Mu bagi kami. 你所赐给我们神你的话， Kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。